Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita sekali lagi dalam pengajian Kitab Al-Hikam di Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura pada waktu malamnya hari Rabu malam Khamis selepas salat Isyak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti biasa, marilah kita mulakan pengajian kita dengan kita memohon ampun daripada Allah dan mengingati akan kalimat tauhid tiada Tuhan melainkan Allah dan mengingati akan nama-nama Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan sekalian ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alil athhar ashabil abrar ajma'in wa ila hadratis sultan awliya wa salihin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakati وإلى حضرة أهل سلسلة طريقة القادرية وخصوصا شيخنا مرشدنا رابطنا السلام في بني مسنا بن القادر منصور بن القادر جلال البغدادي شهد الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقولي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال بقلبي الله فناصر معين في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك معرفتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita sama-sama dalam pengajian kita Al-Hikam. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, menyambung kita di dalam pengajian kita Al-Hikam. Siapa yang ada kita Al-Hikam iaitu edisi yang lama, maka dia bolehlah buka di muka surat yang 122 pada kalam hikmah yang nombor 96. Kalam hikmah nombor 96. Siapa yang tak ada kitab yang lama tapi ada kitab yang baru, mungkin tak sampai muka surat 122, tapi perhatikan pada nombor kalam hikmah yang ke-96. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sedang membicarakan tentang pemberian dan penolakan Allah. Kita dah sebutkan dalam pelajaran kita, apabila Allah Ta'ala tu memberi sesuatu, maka Allah Ta'ala dia menahan sesuatu. Bila Allah Ta'ala tahan sesuatu, artinya Allah memberi sesuatu. Itulah dia kita percaya beriman pada Allah, di mana Allah lah yang sebaik-baik pentadbir, penyusun, pengatur. Kita tak tahu apa sebaliknya, apa hikmah, tapi kita pasti yakin Allah Ta'ala melakukannya ada sesuatu kebaikan. Begitulah dalam ayat Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, ada kalanya yang kamu tak suka, itulah baik untuk kamu, dan ada kalanya yang kamu suka tapi itu tidak baik untuk kamu. Allah yang tahu dan kamu tidak tahu. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Manusia mereka mencari kelebihan keduniaan, dan itulah mereka rasakan itulah satu keuntungan dan itulah satu kemuliaan. Dengan adanya rezeki, dengan adanya harta, dengan adanya nama, kedudukan. Tetapi sebenarnya itu hanya zahir saja. Hakikat sebenarnya bahawa kemuliaan dan hakikatnya kesenangan ialah dalam hati seseorang insan. Itulah yang sebenarnya. Kerana zahir ini dia tak meliputi batin, tapi yang batin meliputi zahir dan batin. Macam mana tu? Kerana ada orang kaya tapi hati dia tak senang. Walaupun dia kaya, dia duit banyak, tetapi orang yang hati dia tu dengan Allah Ta'ala, hati dia tu kaya dengan Allah, hidup dia walaupun susah pun dia merasakan kesenangan. Kerana apa? Kerana hati dia sudah dekat dengan Allah Ta'ala, dan dia sedang merasakan kenikmatan dengan Allah. Subhanallah. Walaupun pada zahirnya kita lihat dia sakit ataupun dia dalam kesusahan, tapi dia tak merasakan kesakitan-kesakitan seperti musibah atau bala, tetapi dia merasakan kenikmatan dengan kerana dia berada di sisi Allah Ta'ala. Itulah dia kata-kata tuan pengarang kita, dan sambung kita pada malam ini di kalam hikmah yang ke-96, iaitu berkata Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan semoga Allah melimpahkan barakah ilmu kepada kita, dan juga kepada Ustaz Salim Bahrasi yang menjadi penterjemah kitab ini. Semoga Allah tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan melimpahkan keberkahan ilmu kepada kita, kepada dua-dua guru kita itu. Kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berkata Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. In aradta an yakuna laka 'izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Artinya, jika engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak rosak, maka jangan kau membanggakan kemuliaan yang rosak. Masya Allah ya. Jadi kita sedang membicarakan kurniaan Allah dan apa yang Allah beri dan apa yang Allah tahan adalah demi hikmah-hikmahnya. Dan kita pun telah bicarakan jangan kita tertipu dengan zahirnya keindahan, kecantikan dunia, sedangkan batinnya tu itulah yang ditelik dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi sekarang Al-Imam bin Athaillah nak bagi tahu kepada kita, andai kata kalau kamu inginkan sesuatu kemuliaan yang tidak akan hilang, mana kemuliaan yang kekal, maka janganlah kamu merasa mulia dengan sesuatu yang tidak kekal kemuliaannya. Apa kata-kata dia? Jadi dalam perkataan ini ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Kemuliaan yang kekal dan kemuliaan yang tidak kekal. Apa itu kemuliaan yang kekal? Kekal tu maknanya dunia sampai akhirat. Kekal, tak berhenti, tak habis. Non-stop. Itulah kemuliaan yang kekal. Maka berkatalah Tuan penterjemah kita, kemuliaan yang tidak rosak hanya kemuliaan dengan Allah. Bersandar diri kepada Allah. Sebab Allah kekal, tidak rosak. Kita nak sesuatu kemuliaan yang tak rosak, yang kekal selamanya, maka kita bersandarlah kepada yang kekal, yang tidak akan hilang. Siapa dia yang kekal, yang tak akan hilang? Itulah dia Allah Ta'ala. Sebab dialah Allah yang hidup, yang tidak akan mati. Jadi kalau sekiranya kita nak cari kemuliaan yang ada di sisi Allah. Kerana kemuliaan yang di sisi Allah itu kekal. Kerana Allah itu kekal, tidak semati selama-lamanya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kalau sekiranya seorang yang nak mencarikan kemuliaan di sisi Allah itu, maka bagaimana nak dapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala itu? Itu disebutkan oleh tuan pengarang kitab Imam Ibn Ajibah, iaitu kitab yang dinamakan dia Iqazul Himam dalam mensyarahkan kitab hikam. Katanya bahawa tidak orang yang nak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu ialah dengan melakukan taat kepada Allah, iaitu mengagungkan Allah SWT, memuliakan Allah Ta'ala, merasa hebatnya Allah Ta'ala dan cinta dia kepada Allah dan makrifat dia kepada Allah dan mempunyai akhlak yang baik, adab-adab yang baik terhadap Allah dalam apa jua keadaan. Kadang kita senang, kita syukur, alhamdulillah, terima kasih. Dalam keadaan kita susah, kita sempit, kita sakit, kita terima kasih, ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukru, ya Allah. Tak kita merungut, tak ada kita mempenyalahkan sesiapa. Kenapa? Sebab tak ada berlaku sesuatu melainkan semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka dia reda dengan apa yang Allah Ta'ala hukumkan dan dia tunduk di bawah keagungan Allah. Terima apa yang Allah Ta'ala lakukan dengan penuh reda, dengan penuh tawaduk, dan dia pun merasa sifat malu kepada Allah Ta'ala dan takut kepada Allah, tak mau dia langgar perintah Allah. Dan begitulah rasa rendah diri dan penuh penghinaan diri dia kepada Allah. Masya Allah. Itulah sifat orang yang nak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bukan datang dengan kemegahan diri, tak ada. Datang dengan kehinaan diri. Ya Allah, akulah hamba-Mu yang banyak dosa. Akulah hamba yang banyak melanggar perintah-Mu, ya Allah. Akulah hamba-Mu yang lalai, maafkanlah aku. Kita rasakan kehinaan diri kita. Itulah dia orang yang nak merendahkan diri, nak meletakkan diri yang paling tempat yang hina, di hadapan Allah merasakan kehinaan diri. Itulah orang yang akan mendapatkan kemuliaan daripada sisi Allah Ta'ala.
Jadi kalau kita mengatakan dia hendaklah melakukan taat kepada Allah untuk dapatkan kemuliaan di sisi Allah, bagaimana dia nak mendapatkan taat kepada Allah Ta'ala itu? Iaitu pertama, dengan dia bersegera mengikuti perintah Allah dan bersegera meninggalkan larangan Allah. Kita ni nak kata kita nak kemuliaan di sisi Allah, nak taat pada Allah, tapi perintah Allah kita lambat-lambatkan. Allah Ta'ala suruh kita solat, nanti-nantilah. Allah Ta'ala suruh kita buat kebajikan, nantilah, besok, lusa lah. Kita melambat-lambat. Jangan. Kalau kita dah tahu kita nak segerakan taat, maka segerakanlah taat kita, ibadat kita pada Allah. Dan demikian juga kita segera tinggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita nak melakukan taat, kita nak berzikir pada Allah, kita nak bersedekah, kita hendaklah dengan segera, jangan kita lambatkan. Itu sifat orang yang nak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Memang itulah tujuan kita hidup pun. Tujuan hidup kita ialah untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk memperhambakan diri, untuk beribadat padaku. Jadi itulah tujuan hidup kita. Bukan untuk tujuan hidup kita nak jadi doktor ke, engineer ke, nak jadi profesor ke, nak jadi ternama ke, businessman ke. Bukan. Tujuan hidup kita ialah untuk kita perhambakan diri kepada Allah. Sebab itulah yang Allah Ta'ala sebutkan. Habis kita nak jadi profesor, doktor, jadi engineer, tak boleh. Boleh, tapi itu bukan matlamat hidup. Itu hanyalah sebagai alat. Alat tu sebagai untuk membantu kita, untuk mencari rezeki, untuk memakmurkan hidup kita dan hidup manusia, untuk sebagai kita mendekatkan diri dan memperhambakan diri kepada Allah. Itulah dia tuan-tuan ya. Dan di samping kita taat pada Allah Ta'ala dengan menyegerakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, demikian juga dengan kita mendekati kepada para alim-alim ulama salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah, para awliya, para wali-wali Allah, para orang-orang yang taat pada Allah. Dengan kita berkhidmat pada mereka, dengan kita mendekati mereka, mempelajari ilmu mereka, dan mengagung dan memuliakan mereka. Kerana mereka adalah merupakan wasilah kita, jalan kita untuk menuju kepada Allah. Bagaimana kita nak mengenal jalan menuju kepada Allah? Kalau tanpa ada guru yang memimpin kita, kalau tanpa mereka para ulama-ulama yang telah menunjukkan jalannya, kita takkan jadi cikgu kalau kita tak belajar daripada cikgu. Kita takkan jadi engineer kalau kita tidak belajar daripada engineer. Kita tidak akan jadi doktor kalau kita tak belajar daripada doktor. Begitulah, kita tidak akan dapat kemuliaan dari sisi Allah, melainkan kita mendekatkan diri kita kepada mereka yang telah dimuliakan Allah Ta'ala. Siapa dia? Iaitu para awliya, para kekasih-kekasih Allah dan orang-orang salihin. Dengan kita ada husnul adab, adab yang baik dengan mereka, sangka baik dengan mereka, khidmat pada mereka, dan kita menemani mereka, mengikuti ajaran mereka. Itulah dia tuan-tuan jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang mendekati pada mereka yang dimuliakan Allah, dia juga akan dapatkan kemuliaan dari sisi Allah. Kerana limpahan daripada keberkahan orang-orang yang Allah Ta'ala kasih itu. Masya Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi begitulah kemuliaan yang sebenar-benarnya adalah kemuliaan yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dia Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun telah menegaskan dalam ayat sucinya, iaitu dalam ayat yang di mana disebutkan dalam kitab kita ini, atau kitab iaitu Syarah Hikam ini, iaitu ayat yang ke-10 suratul Fatir, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang nakkan kemuliaan, maka kemuliaan itu adalah hak milik Allah seluruhnya. Seluruh kemuliaan itu hak milik Allah. Tak ada milik sesiapa pun. Kalau ada orang tu mulia, kerana Allah yang muliakan dia. Jadi kemuliaan yang Allah beri pada sesiapa pun, dia tidak akan kekal
melainkan kemuliaan itu berunsurkan kepada kemuliaan yang datang daripada Allah, yang muliakan kerana ketaatan dia dan juga keadapan dia ataupun dengan sewaraknya dan juga amal-amal soleh dia. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kalau sekiranya kita lihat orang yang dimuliakan Allah Ta'ala ni, dengan kita katakan taat kepada Allah SWT, iaitu dengan kita katakan, iaitu dia melakukan apa-apa perintah Allah. Sebab itulah, kalau sudah Allah berikan dia kemuliaan, tak ada siapa yang dapat menghancurkan kemuliaan itu. Kita lihat para alim-alim ulama kita daripada zaman dahulu, daripada imam-imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sudah ratusan tahun, bahkan sudah lebih daripada 1000 tahun sampai kita pada hari ini. Tapi nama mereka masih lagi disebut-sebut, masih lagi diceritakan kemuliaan mereka, kebaikan mereka. Itulah dia sebagai satu contoh bagaimana Allah muliakan, kekal kemuliaan mereka, tak terhapus di makan zaman. Tapi mana dia kemuliaan yang dimiliki oleh raja-raja, oleh presiden-presiden dunia, oleh panglima-panglima dunia, yang semata-mata dengan keduniaan mereka dapat kemuliaan. Dah tak ada lagi dah. Hanya tinggal dalam buku-buku sejarah saja, tapi tak dikenang lagi manusia. Kenapa? Kerana itulah kemuliaan yang tidak kekal. Maka sebab itulah Tuan Pengarang kita mendatangkan ayat Quran di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mengharapkan pada apa yang mereka sanjung itu suatu kemuliaan? Maknanya mereka mengharapkan kemuliaan daripada sesuatu yang mereka sanjung, mereka muliakan. Apa dia? Kekayaan, kedudukan, nama. Mereka anggap itulah yang dapat mulia. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik dan hak Allah. Siapa yang Allah nak muliakan, maka itulah mulia. Siapa yang Allah nak hinakan, itulah hina. Qulillahul malikul mulk tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu biasa kita baca kan, zikir wirid kita lepas salat. Katakanlah qulillahummal malikul mulk. Katakanlah, ya Allah, engkaulah malikul mulk, iaitu raja sekalian alam ini. Tu'til mulka man tasha'. Engkau beri kerajaan pada siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasha', dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tangan kau lah sekalian kebaikan. Innaka wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segenap sesuatu sangat berkuasa. Itulah dia tuan-tuan. Allah jatuhkan satu pemerintah, Allah naikkan satu pemerintah. Siapa yang buat itu? Allah juga yang melakukannya. Jadi didatangkan satu hikayat. Ni dalam buku kita ni. Saya lompat sikit sebab apa, saya nak selesaikan tentang kemuliaan yang Allah Ta'ala beri. Jadi satu hikayat. Seorang datang kepada Raja Harun Ar-Rashid untuk memberi nasihat. Tiba-tiba Harun Ar-Rashid marah kepadanya. Wah, jadi orang yang datang jumpa pada raja beri nasihat ini kira orang-orang yang kuat iman ni. Sebab bila raja tu je buat salah, dia kena nasihat. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, Abdul jihad kalimatul haq inda sultani jair. Sebaik-baik jihad, jihad tu peperangan, ialah kalimatul haq, perkataan yang benar di sisi sultan atau raja yang jair, yang zalim. Zalim ni tak semesti tu dia zalim, tapi kalau dia buat salah, kita tegurkan. Oh ustaz, nanti kita nak tegur, nanti kita kena tangkap lah, nanti kita kena aniaya. Itulah dia jihad. Memanglah sultan yang zalim, dia tak akan terima kita nasihat. Sebab dia dah keras hati dia, na'udzubillah. Jadi di sini seorang ulama ni, seorang kekasih Allah, seorang wali Allah. Dia datang pada sultan, kau ni Harun Ar-Rashid, ini gini. Wah, dia nasihat. Harun Ar-Rashid marah. Tak boleh terima nasihat daripada orang ini. Jadi lalu apa Harun Ar-Rashid kata? Lalu memerintahkan kepada pengawalnya supaya ikat orang ini bersama dengan keldainya yang nakal, yang jahat. Supaya mati ditendang keldai. Keldai ni, dia kalau dia tak suka,
Apa dia buat? Dia pijak-pijak orang yang dia tak suka tu dengan kaki dia yang belakang. Kaki belakang dia tu kuat tuan-tuan. Sekali tenang boleh tercampak 10 meter. Oh, kuat dia. Jadi keldai ni memang keldai yang nakal. Yang jahat kita kata. Maka Harun al-Rashid perintah pengawal, ikatkan orang ni dengan keldai supaya mati dia dipijak keldai. Tetapi apabila setelah perintah tu dilaksanakan, tiba-tiba keldai tu menjadi lunak kepada orang tu. Keldai pun jadi diam. Tidak mengapa-apakan pada kekasih Allah ini. Macam mana? Itulah dia kuasa Allah ya. Sebab semua tu di tangan Allah. Haiwan ke, manusia ke, hati mereka semua dikuasai oleh Allah. Kemudian Harun al-Rashid menyuruh supaya dimasukkan ke dalam rumah dan pintunya ditutup dengan simen supaya mati di dalamnya. Tiba-tiba orang yang dipenjara itu telah ada dalam kebun. Sedangkan pintu rumah tetap tertutup. Masya Allah, ni wali Allah ni. Diperintahkan masukkan dia dalam rumah. Simenkan pintu dia. Tingkap semua simen. Macam mana orang nak keluar? Tak boleh keluar lah. Biar dia mati dalam bilik tu. Nak bagi dia tu mati. Tiba-tiba hamba Allah ni sudah ada dalam kebun taman. Wah, nikmat betul dalam kebun. Makan buah-buahannya bersenang-senangnya. Maka dipanggillah oleh Harun al-Rashid. Siapa yang mengeluarkan engkau dari rumah? Jawabnya, yang memasukkan aku dalam kebun. Jadi Harun al-Rashid tanya lagi, siapakah yang masuk engkau dalam kebun? Jawabnya, yang mengeluarkan aku dari rumah. Masya Allah. Siapa yang keluarkan kau dari rumah? Yang memasukkan aku dalam kebun. Siapa yang masukkan aku dalam kebun? Yang mengeluarkan aku dari rumah. Siapa lagi? Itulah dia Allah Ta'ala. Jadi Harun al-Rashid dah tangkap dah. Orang ini bukan sembarang orang. Ini wali Allah ni. Kemudian Harun al-Rashid nak denda diri dia. Nak supaya orang tahu kekasih-kekasih Allah ni jangan dibuat permainan. Maka Harun al-Rashid menyuruh pengawalnya membawa orang itu di atas kenderaan keliling kota dan memberitahu pada orang ramai. Apa ni kata? Ketahuilah. Perkataan ingatlah tu kita gantikan dengan ketahuilah. Ketahuilah wahai orang ramai bahawa Harun al-Rashid nak menghinakan orang ini. Nak menghinakan, bukan akan menghinakan ya. Nak menghinakan seorang yang telah dimuliakan Allah. Masya Allah ya. Tetapi tidak dapat dihinakan. Mana Harun al-Rashid nak beritahu pada orang ramai. Ini orang ini, Harun al-Rashid nak hinakan dia. Orang ini yang telah dimuliakan Allah, Harun al-Rashid nak muliakan dia. Tetapi Harun al-Rashid tak dapat hinakan dia. Apa maksudnya? Maksudnya Harun al-Rashid nak beritahu, apabila seseorang itu sudah dimuliakan Allah, tak ada siapa lagi yang dapat menghinakan dia. Itulah hakikat sebenarnya. Walaupun pada mata kasar dunia ini, dia sudah dihinakan. Umpama kata, ditembak, mati dia. Manusia telah pijak-pijak dia, hinakan dia. Pada mata kasar kita. Tapi tetap nama dia tu terpampang di sejarah. Orang yang agung, orang yang mulia. Kita lihat saja panglima-panglima Islam kita. Yang dahulunya peperangan, mengembangkan agama Islam. Dengan keadaan mereka terseksa, luka parah. Tapi tetap nama mereka disebut-sebut. Khalifah-khalifah Islam kita. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sayyidina Ali mati dibunuh. Sayyidina Umar pun mati dibunuh. Sayyidina Osman pun mati dibunuh juga. Tapi tetap nama-nama mereka sampai sekarang. 1400 tahun masih kita sebutkan dia. Begitu juga ulama-ulama kita. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ulama yang hebat dalam tasawuf. Berapa ramai orang-orang pahaman-pahaman yang bukan ahlu sunnah pada golongan-golongan salafi dan wahabiyah sebagainya. Menghina Imam Ghazali. Mengatakan ini pelajaran tasawuf ini sesat. Ini tarikat semua tak betul. Tapi tetap nama Imam Ghazali disebut-sebut sebagai ulama Hujjatul Islam. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang Allah muliakan, biar manusia 1000 manusia, 1 juta, seluruh manusia menghina, tetap dia dimuliakan Allah. Sebab kemuliaan itu hanya milik falillahil izzatu jami'a. Bagi Allah lah kemuliaan seluruhnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kemuliaan itu
adalah hak milik Allah. Jangan kita bimbang. Begitulah juga kita yang dalam masalah. Kita dalam COVID-19. Kita dalam terasa tertekan. Jangan kita rasa tertekan. Jangan kita rasa terhina. Kerana selagi kita dengan Allah, selagi itulah kita akan dimuliakan Allah. Tapi bagaimana kita dengan Allah? Betul-betul kita taat pada Allah. Ikut perintah Allah. Tinggalkan larangan dia. Jangan lupa berzikir pada Allah. Jangan lupa baca Quran. Jangan kita buat sekali pun perkara dosa dan maksiat. InsyaAllah Allah akan muliakan kita. Allah akan lepaskan. Walaupun manusia merancang. Dalam suatu hadis Nabi telah menyebutkan. Kalau seluruh manusia berhimpun untuk memudaratkan kamu. Tapi Allah nak menyelamatkan kamu. Tetap kamu akan selamat. Kalau seluruh manusia berhimpun untuk selamatkan kamu. Tapi Allah Ta'ala nak binasakan kamu. Tetap kamu akan binasa. Sebab yang berkuasa hanya Allah. Manusia tak mampu buat apa-apa. Semuanya berlaku hanya dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang nak buat anaya pada kita, nak buat fitnah pada kita, dan berkumpul mereka satu dunia, tapi kalau tidak dengan kehendak Allah, tidak dengan izin Allah, tak dapat dihinakan. Walaupun pada mata Makassar mereka telah berjaya, tetapi di sisi Allah mereka belum berjaya. Kerana mereka pun akan mati, mereka pun akan... Tengok mana raja-raja yang zalim, mana pemerintah-pemerintah zalim, penjajah-penjajah yang zalim, membunuh orang Islam. Mana mereka sekarang ini? Yang daripada awal-awal kurun yang pertama, di mana penjajah-penjajah datang ke negara-negara Islam di utara Afrika, dan begitu juga kita katakan di Andalus, umat Islam juta-juta dibunuh dan dijadikan Kristian. Mana penjajah-penjajah itu semua? Semua dah habis dah. Begitu juga lah yang datang ke negara-negara sebelah timur kita, menjajah negara-negara kita, membunuh alim-alim ulama. Di mana mereka sekarang? Mereka pun sudah habis. Semuanya tak ada yang kekal. Begitulah manusia, tak ada yang kekal. Kemuliaan mereka pun tidak ada yang kekal. Tapi yang kekal ialah Allah Ta'ala. Ya, jadi setelah kita membicarakan daripada kemuliaan itu datang daripada hanya Allah Ta'ala, maka di sini bagaimana kita nak dapatkan, kita katakan, natijah kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Ya, jadi natijah di sisi kemuliaan di sisi Allah SWT sebenarnya dia datang daripada kasihnya Allah kepada hamba. Sebab apabila Allah kasih pada hambanya, maka Allah SWT akan panggil Jibril. Dalam suatu riwayat yang bagaimana disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu idza habballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah Taala sayang seseorang hamba, maka Allah akan panggil Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbah. Sesungguhnya Allah sayang si fulan tu, maka kasihilah engkau akan dia. Maka Jibril pun kasih pada orang itu. Dan kemudian Jibril akan memanggil pula seluruh penduduk langit. Dan Jibril berkata, sesungguhnya innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbu. Sesungguhnya Allah sayang kepada seorang hamba ini, kasihilah kamu akan dia. Maka seluruh penduduk langit mengasihinya. Kemudian Jibril memanggil pula sekalian penduduk bumi. Innallaha yuhibbu al-fulanan fa'hibbu. Allah Ta'ala sayang kepada si fulan ini, kasihilah kamu akan dia. Maka seluruh penduduk bumi pun kasih kepada dia. Sebab tu Allah mudahkan dia. Dia jalan ke mana pun mudah. Sampai-sampai ada setengah para wali-wali Allah itu, apabila dia berjalan, jalannya jauh, tapi sekejap dah sampai. Macam mana? Itu kehendak Allah. Bagaimana Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, seorang ulama dan wali Allah. Dan memang dia sudah sampai darjah ijtihad. Boleh buat mazhab sendiri. Tapi dia tak buat mazhab sendiri. Dia tetap sebagai mengikut mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia satu masa, dia berkata pada khadam dia, kau nak ikut aku pergi Mekah tak? Khadam dia kata, naklah tuan. Kat mana dia tu? Dia dekat Mesir, kat Qahirah. Maka dia kata pada khadam dia, kau tutup mata kau, pegang jubah ke belakang. Mari baca bismillah. Bismillah. Langkah satu langkah ke depan. Pop, langkah satu ke depan. Buka mata. Dah sampai Mekah, Masya Allah. Satu langkah dah sampai Mekah. Daripada Mesir sampai ke Mekah. Padahal ribuan kilometer. Itulah wali Allah. Kehendak Allah. Nah, kemudian selesai mereka buat tawaf, salat semua di Masjidil Haram. Maka Imam Suyuti kata pada khadam dia, engkau nak duduk Mekah, nak tunggu sampai haji, atau nak ikut aku balik ke Mesir? Aku nak ikut Tuan Syekh lah balik ke Mesir. Okey, tutup mata. Pegang jubah aku. Baca bismillah.
Satu langkah depan, pop, dah sampai kat negeri Mesir balik. Masya Allah. Ini karamah. Siapa yang beri? Allah. Siapa yang muliakan? Allah. Allah nak beri pada siapa, Allah boleh beri. Tak ada siapa boleh kata tidak. Dan seluruh penduduk langit menjadi kasih pada dia. Seluruh penduduk bumi semua jadi kasih pada haiwan-haiwan, semua jadi kasih pada dia. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, yulqillahul qabul fil ma' fayashrabun nas fayuhibbunahu jami'an. Maka pengkabulan, penerimaan itu suatu perkara yang Allah Ta'ala telah campakkan dalam air, sehingga kan seluruh manusia yang minum air itu akan dapat menerima hatinya akan sipulan atau seseorang itu yang Allah Ta'ala kasih. Subhanallah. Tapi bagaimana Ustaz kita nak dapatkan kasih daripada Allah? Jadi untuk menerangkan bagaimana dapat kasih kepada Allah, maka jawabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma'aidin nas yuhibbukan nas. Hendaklah kamu berzuhud dalam dunia, nescaya Allah kasih pada kamu. Hendaklah kamu zuhud apa yang ada di tangan manusia, nescaya manusia kasih kepada kamu. Kita nak Allah kasih pada kita, kita zuhud kepada dunia. Apa tu Ustaz zuhud? Tidak ada rasa cinta pada dunia. Tak ada cinta pada dunia? Tak ada. Habis Ustaz ni kita kerja ni, kita cari makan. Kerja kita cari makan itu sebagai memenuhi perintah Allah. Iaitu Allah perintahkan kita, kulu washrabu, makan dan minum. Yang halal, halalan tayyibah. Makan yang baik, yang bersih. Macam mana nak dapat? Mestilah mencari rezeki. Itulah kerja. Jadi kerja kita ni bagaimana mentaati perintah Allah. Bukan kerana kita nak kekayaan. Kalau Allah beri kita kaya dengan rezeki kita, Alhamdulillah. Tapi itu bukan matlamat kita. Bukan matlamat kita untuk kekayaan, tapi matlamat kita memenuhi perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau itulah kita lakukan, kita tak ada rasa keinginan pada dunia. Yang nak mewah, nak megah, nak sombong. Habis Ustaz kita ada kenderaan ada rumah. Itu keperluan. Keperluan kita ada rumah untuk anak isteri kita. Keperluan kita ada kenderaan untuk kita bergerak. Jadi itu bukan maknanya kita sudah tidak ada zuhud. Tidak. Zuhud ialah dalam hati. Tidak cinta pada dunia. Walaupun ada rumah mahligai pun, hati kita tak cenderung kepada kekayaan dunia, tapi hati kita yang cenderung pada Allah. Itulah mana zuhud. Kalau kamu zuhud dalam dunia, Allah akan sayang kamu. Jadi itulah dia tuan-tuan. Nak dapat kasih sayang daripada Allah, zuhud dalam dunia. Apabila orang yang Allah Ta'ala sayang, maka Allah jadikan semua makhluk sayang kepada dia. Dan tapi kita nak jadikan diri kita sayang pada Allah, dapat kemuliaan sisi Allah, hendaklah kita melakukan taat kepada Allah. Dan hendaklah kita mendekati para alim-alim ulama yang salihin, para awliya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dia kemuliaan yang kekal dunia sampai akhirat. Di akhirat Allah akan kumpulkan mereka ini dan dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap, tanpa lagi soal jawab. Terus VVVIP. Orang semua kepanasan dalam bawah matahari. Orang ini redup saja bawah bayangan arash masuk ke syurga. Masya Allah. Dia dapat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah syafaat. Dunia dia mulia, akhirat dia mulia. Masya Allah. Itulah kemuliaan kekal. Tetapi manakala pula orang yang cari kemuliaan dengan jalan yang lain daripada jalan Allah Ta'ala, ini kita kembali balik kepada kitab yang bacaan kita, iaitu di muka surat 122, baris yang ketiga lepas daripada kalam hikmahnya 96. Adapun jika berbangga yang tidak kekal lah, ya, berbangga dengan yang tidak kekal, ya, seperti bangga dengan kekayaan, kebangsaan, kedudukan, dengan nama, dengan keturunan aku orang kaya-kaya, dengan nama dia, pangkat dia, dengan kekayaan dia ada duit simpan 1 million, 1 billion. Banyak syarikat dia punya. Nama dia lah, sudah dikenali ramai. Itu kemuliaan yang mereka anggap itu satu kemuliaan. Maka kata Tuan Mengarang kita, maka semua itu adalah palsu. Palsu. Wah, manusia puji kau, manusia sanjung kau. Kenapa? Ustaz, dia menteri. Masa dia jadi menteri? Dah habis dia tak jadi menteri, dah habis orang tak pandang dia.
Berapa banyak sekarang yang dulunya pegang jawatan menteri presiden. Sekarang dah tak ada jawatan presiden, tak ada jawatan menteri. Orang tak pandang dia lagi. Apa yang ada? Macam itulah juga orang kaya. Wah, dia kaya, dia miliar. Lepas dia mati habis. Harta dia pun dia tak bawa. Apa lagi yang ada? Allah, rugi, bodoh. Orang yang mengejar sesuatu yang ibarat kata bayang-bayang. Dia kejarkan bayang-bayang. Bayang-bayang bukan realiti. Dah pegang bayang-bayang. Itu ini bukan benda yang betul. Ini bayang-bayang. Itulah hakikat dia, tuan-tuan. Segala apa yang ada dalam dunia daripada kita rasa kemegahan, kenikmatan, ia adalah merupakan hanya bayang-bayang. Dan palsu. Dan rosak dan tidak akan kekal. Kita ada harta. Billion of dollars. Masuk kita dalam kubur. Harta kita tak ikut kita. Kita ada anak-anak yang ramai. Masuk dalam kubur. Anak-anak pun tak ikut kita dalam kubur. Semua takut nak duduk dalam kubur. Siapa yang nak temakan bapak? Tak nak. Itulah dia, tuan-tuan. Tak ada apa yang nak kita megah, kita bangga. Kita bangga dengan rumah kita. Kita ada invest. Beli rumah, 2-3 rumah. Nanti kalau besok harga rumah naik, kita nak jual. Nak bawa ke mana kita? Kaya-kaya raya nak bawa ke mana? Ustaz, bolehlah kita sedekah, kita buat rumah untuk orang fakir miskin. Yelah, kalau betul kau buat. Tapi yang kita dapat milion-milion, yang dapat kita sedekah hanya $1, $2, $100, $200, $1,000, $2,000. Apa yang ada? Maaf tuan-tuan ya. Jadi bukanlah maknanya salah cari rezeki. Tapi jangan jadikan kita berbangga memegah dengan rezeki kita. Tetapi tak digunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Untuk dapatkan kemuliaan di sisi Allah. Rezeki yang ada pada kita hari ini sepatutnya menjadi wasilah. Menjadi perantaraan. Untuk supaya kita menjadikan dia sebagai amal bakti. Untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Itu tujuannya. Kalau semata-mata rezeki untuk kita nak merasa megah dengan rasa hebat, maknanya kita lah manusia yang tertipu dengan kemuliaan yang bayang-bayang saja. Maka siapa yang bersandar, berbangga dengan kepalsuan, dengan bayang-bayang, maka pasti binasa dan rosak bersama dengan apa yang dibanggakan. Besok dia meninggal, harta dia kata, bye-bye, aku tak ikut kau. Ya, isteri, anak-anak, hantar sampai kubur. Lepas dah tanam, dah ke bumi, dah habis talqin. Selamat tinggal bapa, mereka balik dulu ya. Tinggallah kita seorang kubur. Apa yang ada dalam kita hidup itu? Semuanya tinggal belaka. Nama kita, kedudukan kita, pangkat kita, bisnes kita, semuanya tinggal. Tak ada yang kekal, melainkan orang yang beramal. Itulah amalnya, ikut dia sama-sama dia untuk sampai ke akhirat. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak, itulah dia yang didapat. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan mendapatkan kemuliaan dari sisimu ya Allah. Janganlah kau biarkan kami tertipu dengan diri kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, kami lemah, kami dhaif. Kalau kau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami ya Rahman? Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW, amin ya Rabbal Alamin. Maka akhir sekali di perenggan yang terakhir di muka surat 123, berkata Tuhan penterjemah kita, seorang datang kepada seorang arif. Arif tu orang makrifat, wali Allah. Sambil menangis, seorang ni datang nangis-nangis. Jumpalah kepada seorang alim, orang makrifat. Maka ditanya oleh orang arif, wali Allah lah ni, mengapa kau nangis? Jawabnya, kerana guruku telah mati. Jadi guru mati? Nangis, guru mati. Berkata orang arif, mengapakah kau berguru kepada orang mati? Jadi kalau guru pada orang mati, kau nak mendapatkan kemuliaan daripada orang mati itu dia akan mati. Macam itulah kita nak harapkan dapat kemuliaan daripada manusia. Manusia itu akan mati. Di sini kita dapat satu pelajaran. Maknanya kita tak meletakkan harapan kemuliaan itu dapat daripada seseorang, tapi kemuliaan itu datang daripada Allah Ta'ala. Kalau kita berkhidmat kepada wali Allah, kita berkhidmat kepada ulama-ulama, ulama-ulama ini adalah merupakan kekasih Allah dan wali-wali Allah, dan kita dapat keberkahan daripada Allah melimpah kepada kita. Wali Allah pun meninggal, kekasih Allah tu pun meninggal, kita merasa sayu, sedih ke tak apa. Memang itu sunnah. Nabi kita pun pernah menangis anaknya meninggal. Tapi menangis itu bukan kerana kehilangan, tapi menangis itu kerana kasih sayang. Kehilangan itu mati tetap akan mati, tapi kerana kasih sayang. Mak ayah kita meninggal,
Kita menangis, tapi menangis itu kerana kasih sayang. Bukan kita menangis kerana mak ayah meninggal, kita seolah menolak takdir Allah, tidak. Tapi kita menangis kerana kasih sayang. Jadi begitulah dia. Ya, kita dalam kita khidmat dengan guru kita, khidmat dengan wali-wali Allah, dia meninggal, kita menangis kerana kasih sayang, bukan kerana dia meninggal. Tapi murid ini sekarang dia menangis kerana guru dia meninggal. Kenapa kau nangis? Guru saya meninggal. Kenapa kau berguru pada orang yang mati? Maknanya kita ni mencari keberkahan, mencari kemuliaan daripada sisi Allah. Dengan ada yang guru, kita dapatlah keberkahannya. Dia tak ada pun tetap keberkahannya masih hidup. Kenapa? Kerana itulah keberkahan yang Allah berikan kepada para wali Allah. Kita pergi ziarah makam-makam mereka, kita dapat keberkahannya masih lagi kekal. Begitulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diberitakan wafat, Sayyidina Umar radhiyallahu tak dapat terima. Sayyidina Umar radhiyallahu kata, siapa yang kata Nabi mati, aku akan pancung kepala dengan pedang aku. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu di atas mimbar, dia kata, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup kekal selamanya. Jadi macam tu. Kita tak sembah Nabi SAW. Kita sayang Nabi SAW. Nabi SAW wafat, memang kita rasa sedih. Kerana kita sayang. Bukan kerana kita menolak kematian, tapi kita sayang. Sayyidina Umar menolak kematiannya. Sayyidina Abu Bakar menerima kematian Nabi SAW dan sayang kepada Nabi SAW. Tapi siapa yang sembah pada Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah kekal selamanya. Inilah sikap kita. Kita sayang pada guru kita kerana Allah. Jadi sayang kita pada guru kita. Kalau dia meninggal, kita sedih. Tapi sedih kita kerana kita sayang pada dia. Bukan pasal dia dah meninggal. Subhanallah tuan-tuan ya. Cantik sekali. Jadi kalau kita berguru, kita penuhkan hati kita kasih sayang pada guru kita. Kasih sayang itulah yang akan membawa kita dekat dengan Allah di yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang dia sayang. Kalau kita sayang dengan Nabi, besok kita di akhirat sama-sama Nabi. Kalau kita sayang dengan guru kita, besok akhirat kita sama-sama guru kita. Kalau kita sayang dengan pemain muzik lah, dengan orang yang berjoget lah, dengan bintang filem, na'udzubillah, maka besok sama-sama dengan dia. Kita pilihlah, nak kita sama dengan siapa. Allah Ustaz, tentulah kita nak dengan alim ulama, dengan nabi-nabi. Yalah. Itulah sepatutnya kita letakkan dalam hati kita kasih sayang kepada mereka, hamba-hamba Allah yang Allah kasih. Mudah-mudahan kita dapat tumpanglah barakah dan syafaat mereka di yaumul qiyamah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pelajaran kita. Dan kita berhentilah pada kalam hikmah yang ke-97. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita pada malam ni dibawa oleh aktiviti dakwah Masjid An-Nur Marsiling, Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, di depan kita ni ada di skrin ada akaun nombor masjid. Silalah kita derma pada pihak masjid. Mudah-mudahan kita dapat barakahnya. Saya mohon maaf dalam penyampaian saya yang ada tersilap kata atau terkasar bahasa, yang mana benar dari Allah, yang salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Marilah sama-sama kita akhiri dengan kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.